Okay. Saya rekod. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini kita bincangkan contoh-contoh terus. Kita terus masuk contoh-contoh yang berkait dengan trigonometri, iaitu penyelesaian persamaan trigonometri ataupun saya present dulu. Okay, hari ini kita bincang contoh. Okay, nampak slide? Nampak tak dia punya paparan? Besar kecil. Kamu guna landscape ya, bila kalau tengok kat atas tu guna landscape. Kalau guna portrait tak nampak, melintang, biar dia melintang besar sikit. Okay, so saya nak bincangkan contoh-contoh terus ya. Ini bulan lagi. Hari ini berapa bulan? 12 ya. 12 hari ni. 12 hari bulan 7. 2021. Hari ini kita akan bincang contoh-contoh berkaitan dengan contoh-contoh. Okay, apa contoh-contoh yang kita nak bincangkan? Okay. Cuba lihat buku teks tu, dalam buku teks pun ada. Saya bagi contoh yang berkait dengan penyelesaian persamaan trigonometri. Okay, sebelum tu kita bagi yang masuk dulu. Ada yang masuk. Nolbal Krishna. Okay, saya ada bagi soalan nombor 2 dengan nombor 4. Betul tak latihan kita minggu lepas? Saya bagi 2 soalan. Kalau saya nampak ni kat sini. Latihan kendiri 6.9, nombor 2 dan nombor 4. Ada masalah tak? Boleh buat tak? Buktikan tu. Gunakan... Ya, nombor tak boleh cikgu. Ha? Dapat? Nombor 4. Nombor 2 ke? Buktikan tu. Kosek 2A sama dengan 1. Itu boleh? Nombor 2. Nombor 4. Okey, nombor 4 yang mana masalah? Salahnya. A. Kosek 2X. Ya. Apa semua? Boleh lukis segitiga tak untuk nombor 4? Segitiga. Segitiga kalau tirus, X mesti berada pada sukuan yang pertama sebab tirus sudutnya kurang daripada 90. Sin Y adalah sudut cakar. Cakar maknanya sudut antara mesti lebih daripada antara 90 hingga 180. Itu cakar ya. Dalam matematik pun ada ni. Kemudian dah boleh lukis segitiga, barulah kita jawab soalan-soalan yang A, B, C, D. Menggunakan rumus rumus sudut berganda. Rumus sudut berganda. Tak boleh buat semua ke? Nombor 4 tu. Bincang lagi ke? Ini sama yang kita bincang yang minggu lepas. Boleh lukis segitiga tak? Yang sudut X, segitiga untuk sudut X dan juga segitiga untuk sudut Y. X berada sukuan yang pertama kerana tirus. Tirus sudut yang kosong hingga 90. Cakar sudut antara 90 hingga 180. Cakar maknanya Y berada pada sukuan kedua. Dah. Boleh buat tak segitiganya? Boleh. Boleh ya? Kalau dah boleh buat segitiga tu, dah boleh jawab lah yang lain-lain. Sama je. Kosek tu gunalah rumus sudut ganda. Kosek 1 per sin 2x. Kemudian carilah sin 2x. Rumus sin 2x. Gantikan nilai dia. Soalan nombor 4 ni sama dengan soalan yang saya bagi contoh minggu lepas. Yang saya bincangkan. Cuma yang itu dia cakap sukuan mana. Yang ini dia cakap cakar dengan tirus. Tirus sudut pada
sukuan yang pertama. Tirus bermaksud sudutnya kurang dari 90. 0 hingga 90 itu tirus. Tirus sudutnya antara 0 darjah hingga 90 darjah. Kalau cakar, sudut antara 90 darjah hingga 180 darjah. Mana tirus berada sukuan pertama. Cakar berada pada sukuan kedua. Dan dapat ni lukis segitiga. And then label lah. Kita katakan sudut tirus X. Soalan nombor 4 ya. Ini soalan nombor 4 ni. Muka surat. Saya lukis segitiga je. Muka surat 21221. Nombor 4. Okey, kemudian ini sukuan pertama. X berada pada sukuan yang pertama. Di mana sin X 4/5. Sin X. Sin apa sin? Sin setentang bagi hipotenus. Sebab dia kata sin X 4/5. Sin X, labelkan X. Kenapa kita tahu X berada sukuan pertama? Kerana dia kata X sudut tirus. Sudut tirus. Kalau sudut tirus, X berada sukuan yang pertama. Okey, ini nombor 4 ya. Bincang sikit je. Saya tak nak bincang yang lanjut. Saya nak bagi dia punya segitiga je. Boleh tak Melissa yang ni? Boleh dah. Segitiganya. Dah lukis belum segitiganya? Ke belum lukis lagi segitiga? Dah. Maknanya kalau dah boleh lukis yang ni, lagi satu segitiga ialah dia kata cos Y. Dia kata lagi sudut cakar. Dia kata sin Y sama dengan 5/13. Okay, lukis segitiga. Dia berada pada sukuan mana? Cakar? Sukuan kedua. Ya, sukuan kedua. Sebab cakar berada pada sukuan kedua. Okay, and then lukis segitiga pada sukuan kedua dan masukkan nilai-nilai dia. Di sini Y. Dia kata sin Y 5/12. Sin opposite bagi hipotenus. Opposite bagi hipotenus. Maksudnya setentang bagi hipotenus. Untuk sin. Sin guna soh. Okay. Lalu lukis segitiga. Okay, satu lagi sisi yang tak ada. Berapa nilai sisi yang tak ada tu? Dia mesti negatif ya. Sebab ini paksi X yang negatif. So kalau 3, 4, 5, 6, 6. Kalau 6, 8. Satu lagi apa hipotenus dia? 10. 5, 12, 13. So 12. So 5, 12, 13. So dia punya sisi yang lagi satu 12. Kena negatif ya kerana paksi X itu berada sebelah kiri. Paksi X yang negatif. Dah ada dah segitiga. Okay, dua segitiga dah ada. Okay. Kalau dah ada segitiga ni settle lah. Tak dapat ke? Betul ke tak dapat? Kalau rumus sin X berdua pun ada dia bagi dalam buku teks sebelah tu. Dia separuhkan sudut yang sebelum tu. Separuhkan. Gunakan rumus yang ada di sebelah tu. Okey? Boleh tak ni? 4. Okey. Marisa yang tadi. Semua ke tak dapat yang 4 tu? Okey, cik. Boleh dah? Boleh. Yang 4 tu gunakan segitiga ni. Yang ni je yang punya
permulaan pengiraannya. Tahu sudut tirus, sudukan pertama, cakah sudukan kedua. Dan gantikan letakkan dia segitiga tu, letakkan dia punya sisi yang dah ada. Okey, satu lagi sisi tak ada kat atas. Berapa nilai bawah ni? Dia letak. Yang sudut X. 3 kan? Ni pun dah letak 3. Lepas tu kurang 3, 4 ni. Kalau 5, 12. 5, 12. 12 tu negatif ya, sebab ini paksi X yang negatif. Sebelah kiri paksi X. So negatif 12 sisinya. So kalau dah ada segitiga ni, dia bagilah soalan apa pun, gunalah rumus yang ada. Kembangkan guna rumus, kemudian gantikan nilai dia daripada segitiga tersebut. Okay? Itu yang soalan yang kita dah buat. Minggu lepas kita bincang soalan ni sebenarnya. Soalan ni penting ya. Soalan ni yang juga soalan pembuktian. Okey, hari ni sebenarnya saya nak pergi kepada soalan penyelesaian persamaan trigo. Saya fokus pada hari ini ya. Penyelesaian persamaan trigo. Ni boleh ke segitiga? Dari saya ni sebenarnya kadang-kadang keliru. Cuma nak kena tahu di mana letaknya segitiga itu. Itu saja. Kalau tirus 0 hingga 90. Cakah 90 hingga 180. Ini sukan kedua. Tirus 0 hingga 90. Sukan pertama. Lukis sekuan yang betul untuk sudut yang diwakili. Alright. Okay, hari ini saya nak selesaikan persamaan trigo. Itu yang saya nak bincang hari ini. Penyelesaian persamaan trigo. Penyelesaian persamaan trigo. Trigonometri. Okey, yang atas tu sebenarnya juga adalah merupakan bahagian dari penyelesaian persamaan trigo. Okey, katakan soalannya macam ni. Saya bagi contoh-contoh soalan. Okey, cuba lihat. Okey, saya bagi satu contoh soalan. Okey, macam ni ya. Contoh satu. Alright. Kat situ ke pen dia. Okey. Contoh. Dia kata selesaikan. Soalan dia akan bermula dengan selesaikan persamaan yang berikut. Okey. Saya nak buat satu contoh yang mana. Okey. Dia kata cot X per 3 sama dengan apa? 0.4452 dalam buku teks. Contoh. Cot X per 3 sama dengan 0. Sebelum tu dia kata X mesti letak antara 0 hingga 360 darjah. Maksudnya X mengambil 0 hingga 360 darjah ya. Maknanya satu pusingan. Ada yang masuk lagi? Okey, so bagaimana kita nak selesaikan soalan macam ni? Okey, dia kata cot X per 3 sama dengan 0.4452. Kita nak X per 3. Apakah nilai X? Bagi cot ya. So kalau cot kita tukar pada apa? 1 per. Kalau cot kita tukar jadi 1 per. Itu apa? Tangent. Tangent. Yes. 1 per tangent X per 3 sama dengan 0.4452. Ingat ya, kalau cot second dan juga cosecant tak boleh selesai. Kita kena selesai sama ada dalam tangent, sin atau cos. Tiga tu. Yang tiga basic tu yang kita nak gunakan. Sebab cot second dan cotangent ni merupakan
nisbah trigonometri yang second order, yang kedua, bukan yang asas. Yang asas 3 tu je, sin, cos, tangent. Sebab tu kena tukar kepada tangent. And then bawa tangent ke atas, tukar tempat di 1/0.4452 sama dengan tangent x per 3. Tukar tempat ya. Kita nak tangent x per 3. X per 3 mesti duduk ke atas. So berapa nilai tangent x per 3? So tangent x per 3 ialah tangent, saya tulis semula, saya tukarkan sebelah kiri. Tangent x per 3 itu nilainya ialah 1/0.4452. Ini nilainya. Ini nilai tangent x per 3. So kita nak cari apakah sudut x per 3. So kita kena mencari sudut A. Kita perlu dapatkan sudut asas dia. Sudut asas kepada tangent x per 3. Okay, apakah sudut asas dia? Tekan tangent. So, sudut asas. Tekan tangent. Yang negatif 1. Okay. Berapa sudut asasnya? Tekan tangent, kemudian tekan negatif 1. Okey, so sudutnya ialah, pastikan kalkulator anda berada pada mod sudut darjah ya, jangan silap itu. Mesti berada dalam D, degree. Dia kalkulator kat atas dia tulis huruf D, kecil je. Macam tu. Ni. Pastikan dia berada dalam degree, sudut darjah ya. So, tekan shift tangent. Mana kalkulator saya ni? Berapa keberat? Tak jumpa kereta saya. 66. Okey, jadikan dalam bentuk darjah je. Darjah perpuluhan. 60. Baca lagi sekali, -66. Letakkan perpuluhannya sekali. Ada perpuluhan tak? Dia punya perpuluhan tu 66.00137166. 66.00. Sekejap, saya cari peta. Sekejap ya. Okey, siap. Tekan shift. Tekan shift, tekan tangent, jangan keluar tangent negatif 1, buat dalam bracket 1/4.4452 untuk kurnia. Sama. Oh, dapat 66.00 darjah. Yes. 66.00 darjah. 66 darjah lah. Tak ambil 4 tempat perpuluhan, dapat 66 darjah. Kalau buat darjah minit, betul, dia masih lagi 66 darjah. So, boleh dia ambil 66 darjah. Okay, sudut asasnya ialah 66 darjah. Sudut asas untuk apa? Untuk apa tu? Untuk X per 3. Sudut asas untuk X per 3. Bukan untuk X ya. Itu untuk X per 3. Right? Jadi kita lihat bahawa tangent positif. Nilai tangent ni positif ya di depan. Maknanya kalau tangent positif, nilai ni positif. Depannya positif kan. Nilai untuk tangent ini adalah positif. Bermakna kalau positif dia mesti berada pada sukuan pertama dengan sukuan ke berapa? 3. Tangent positif 3. Pertama dan 3. Jawapannya mesti berada pada sukuan pertama dan ketiga kerana nilai tangent
X per 3 sama dengan positif. Positif berapa tak kisahlah, kita dah dapat dah sudutnya. So, positif. Okay, nampak tak yang biru saya buat tu dah tak ada tanda negatif, ya? Dia tanda positif. So, sudutnya mesti dilukis pada sukuan pertama dan sukuan ketiga. Kalau pertama, sudut kat sini lah. Betul tak? 66 darjah. Kalau sukuan ketiga, sini berapa? 66 darjah. Sudut sepadan mesti sudut asas ini adalah sudut sepadan, ya. Sudut asas ini merupakan sudut sepadan dia. Sudut sepadan dia. Okey. Saya panggil sudut asas lah. Sudut sepadan dia. Sudut sepadan mesti dilukis ke arah pasi X. Okay, dah dapat lukis sudut sepadan pada sukuan pertama dan ketiga, maka kita carilah sudut yang sebenar. Berapakah sudut sebenarnya? Kalau sukuan pertama, sudut sebenarnya tetap 66 darjah lah. Tapi kalau sukuan ketiga, sudut sebenarnya bermula daripada paksi X positif. Dapat yang biru. Itu berapa sudut sebenarnya? Sampai sudut sepadan ataupun sudut asas merupakan sudut yang diukur ke arah paksi X. Jangan tersalah. Saya dah bincangkan awal-awal dulu. So, sudut ni adalah 180 ditambah dengan 66 darjah. So, berapa sudutnya? 246. Yes, 246 darjah. So, kita dapat dua sudut untuk apa? Untuk X per 3. Ini untuk X per 3, ya, bukan untuk X. Sebab tangent X per 3. So, sudut yang kita dapat 66 dengan 246 ini merupakan sudut untuk X per 3. Bermakna X per 3 ialah satu 66 darjah, lagi satu 246 darjah. Okey. Ada dua, ya. Satu yang ini 66 darjah, lagi satu 246. Jadi kita X. Apa kita perlu buat kepada 3 ini? Harap silangan. So, ada dua jawapan tu. Soalan pertama, saya pisahkan tanda koma. Pisahkan menggunakan tanda koma saja. Nak buat sesuatu pun boleh. Biasanya kalau sudut yang banyak macam ni, kita akan buat tanda koma, pisahkannya. So, apakah nilai X sebenarnya? 3 darat 66 kan? Tak silang. 66 darat 3. 19. 8. Tak. 3 ini kita kena daratkan 3 dengan 6 darat silang ataupun darat kiri kanan dengan 3. Darat X per 3, darat 3 sebelah kiri, 66 pun darat 3 sebelah kanan. So 3 ni potong, tinggallah X sama dengan 66 darat 3. Lagi satu 286 246 darat 3. Kita dapat berapa? 700 738. Tapi ingat, sudut X yang mesti letak antara berapa dengan berapa? Dia bagi dari awal tadi. 0 hingga 360. Satu jawapan perlu diabaikan. Yang ini perlu abaikan. Kenapa kena abaikan? Sebab lebih 360. Ya, sebab dia kata X mesti antara 0 hingga 360 sahaja. Sedangkan kita dapat dua jawapan untuk X. Tetapi kita kena abaikan yang 738. Kerana melebihi dari syarat X. Terletak antara 0 darjah hingga 360 darjah. So, yang jawapannya hanyalah 198 sahaja. Okay. Ini yang basic, ya. Basic penyelesaian menggunakan cos tangent yang basic tu, yang nisbah trigonometri yang asas. Kalau dibagi chord tak boleh settle chord.
kena settle guna tangent. Kita tukar dahulu chord, kita tukar jadi 1 per tangent, and then kita nak tangent x per 3 duduk kat atas, so kita darab silang. Kita ulang lagi sekali, ini penting ya, ini basic. So nampak tu, saya darabkan ini ke atas, yang 0.4452 tu pindah ke bawah, tukar tempat saja. Jadi kita dapat tangent x per 3 sama dengan 1 per 0.4452. So kita dapati bahawa tangent x per 3 ialah nilai yang 1 per tadi lah. Kemudian kita dapatkan sudut asas. Nak dapatkan sudut asas, tekan sudut asas sebenarnya sama dengan sudut sepadan. Sepadan. Saya suka guna sudut asas basic dia. Kerana sudut asas itu yang digunakan selalu. Kalau kamu tak nak guna nama asas, guna sudut sepadan terus. Sudut sepadan. Dapatkan sudut sepadan. Okey. Dapat sudut sepadannya ialah kita tekan tangent, shift tangent. Shift tangent akan keluar tangent dekat kalkulator tu. Kita letakkan dalam bracketnya 1 per 0.4452. So nilai kita dapat tu merupakan sudut asas atau sudut sepadan. Kita dapati nilainya 66.00 tadi. Saya dah dapat tadi. So kita ambil 4 angka berhenti, so 66 sajalah. Tak payah yang 00. Okey. Biasanya 4 angka berhenti ya. Gunakan 4 angka berhenti. Okey, kemudian dapat sudut asas. Kita lihat balik tangent positif. Tangent positif pada sukuan mana? Pertama dan ketiga. Itu penting. Pertama dan ketiga. Pertama semua positif. Kemudian tangent positif lagi satu adalah pada sukuan yang ketiga. So jawapannya mesti dibuat pada sukuan pertama dan ketiga. Kita pun lukis sukuan pertama. Alright. Kita dapati 66 sudut sepadan dia ataupun sudut asas. Dan kemudian sukuan yang ketiga, lukis. Sukuan yang ketiga. Okey, ini ketiga. Lukiskan 66 dahulu sebagai sudut asas dia ataupun sudut sepadan. Dah dapat sudut sepadan, baru sudut yang sebenarnya. Sudut yang sebenarnya adalah sudut pada sukuan ketiga, iaitu 180 ditambah dengan 66 kerana sukuan ketiga. Dan sukuan kedua kena tambah. Okey, sukuan ketiga kena tambah. Alright. So sudut yang lagi satu adalah 246. Sudut dua sudut ini untuk sudut apa? Untuk sudut x per 3. So, tangent kita baca tu tangent x per 3. So nilai yang kita dapat ini merupakan x per 3. Sudut untuk x per 3. Jelas kan? Sudut untuk x per 3. Yang pertama 66. Yang kedua 246. 246. Cuma dapat tu kita nak x, kita bukan nak x per 3. So kita dapatkan balik x per 3 dengan darab dengan 3. Darab 3 kiri kanan, kita akan hapuskan 3 di bawah tu. Okey. Darab kiri kanan dengan 3, maka kita boleh hapuskannya. Darab 3, darab 3. So 3 tu dihapuskan sebelah kiri, tinggal x. Sama dengan 66 darab 3. Sama dengan yang lagi satu pun sama, darabkan dengan 3. Sebab nak hapuskan 3 ke bawah tu. Cuma bila kita dapat hasilnya x 198 dan lagi satu 738. 738 diabaikan kerana melebihi julat dia. Melebihi nilai x. X antara 0 hingga 360 sahaja dia kata. So kalau yang lain tu keluarkan. Okay? Yang lain tu keluarkan. Boleh? Itu yang pertama. Itu contoh yang pertama. Mencari sudut asas. Boleh tak ni? Contoh yang macam ni. Sebelum saya pergi contoh yang lain, yang panjang sedikit. Boleh cikgu. Boleh tak? Kau nak kena ulang lagi yang ini, contoh yang macam ni. Contoh yang pertama. Tak saya ulang lagi. Tak saya pergi ke contoh yang kedua, iaitu ulang lagi satu.
bagi satu lagi soalan yang macam ini, dikatakan contoh 2. Sebelum saya pergi contoh yang lagi satu. Contoh 2 selesaikan juga. Soalan macam ni akan sebut selesaikan persamaan. Okey, soalannya ialah okey, ada yang masuk. Saya bagi masuk dulu. Oh, vektor. Okey. Katakan soalannya second lah. Kita guna second. Okey. Second y per 2 sama dengan 2.32. Okey. Boleh? Itu soalan dia. Di mana y pun sama juga. Y terletak antara 0 hingga 360 darjah. Saya nak bagi yang terlebih, yang basic lah. 0 hingga 360 darjah. Ya. So, apa kita boleh buat ialah, tak boleh settle second kan? Apa kita boleh buat? Kita tukar jadi 1 per 1 per cos. 1 per, ini sayangnya warna merah ya. Ini sayangnya 1 per cos. Y per 2 sama dengan 2.32. Right? Kemudian kita nak cos Y per 2. Jarak silang kan? Cos Y tu pergi letak sebelah atas, sebelah kanan. 2.32 tukar ke sebelah kiri, tukar tempat. Sebab kita nak jarak silang lah. Kita nak cos Y per 2 berada di sebelah atas. Okay. Jarak silang. Jadi 1 per 2.32 isi sama dengan cos Y per 2. Boleh? Kita dapat tak? And then kemudian cos Y per 2. Kita nak cos Y per 2. Kita cuba selesai. Cos Y per 2 ialah bagus, 1 per 2.32. And then sampai sini kita perlu cari sudut apa? Saya guna istilah sudut atas. Kita kalau tak nak guna asal guna sudut sepadan. Cari sudut sepadan. Guna tekan apa? Tekan cos negatif 1. 1 per 2.32. Okey. Angka kereta bagi sudut sepadan 1 bahagi shift cos, dia akan keluar cos negatif 1 dalam bracket 1 bahagi 1 per 2.32 untuk kurungan. Akan dapat 64 darjah. Betul tak? Sama tak dengan saya? 64 darjah. Saya dapat sudut sepadannya ialah 64.4 47. 7 kan? Gunakan 64.47. Betul tak? Gunakan ya. Belakang tu 6. So kalau naikkan jadi 7. 4466. So gunakan 46 tu jadi 7. Kerana di belakang 6 itu ada digit 6 lagi. So kena gunakan. So sudut sepadan dia. Dah dapat sudut sepadan, apa kena buat? Lihat balik yang atas tu. Cos Y sama dengan 1 per 2 positif atau negatif cos dia. Bila cos itu positif atau negatif? Positif. Kalau positif, kau berada pada sebuah yang mana? 1 dan 4. Cos Y per 2 adalah positif. Positif, cos mesti berada pertama, positif. Lagi satu, cos positif pada sukuan yang keempat. Yes, 1 dengan 4.
Sebab itu yang positif tu penting. Kalau tak jumpa tu tak jumpa lah. Positif berada pada kos positif bermakna dia sudut tersebut mesti letak pada sukan pertama, lukis sukan pertama, lukis sukan yang keempat. Okey, ada masuk lagi. Okey, sukan pertama dengan sukan keempat. Kalau sukan pertama tu senanglah. Okey, sukan pertama sudutnya ialah 64.47 darjah. Kalau sukan yang keempat, ni. Tandakan dahulu 64.47 darjah sudut. Tandakan dahulu sudut sepadan dia. Ini baru cari sudut yang sebenar dia. Sudut yang sebenar untuk sukan pertama sama je lah. Sudut sepadan dengan sudut sebenar iaitu 64.47. Itu sukan pertama. Kalau sukan keempat 360. 360 tolak kan? 64.47. 64.47. Yes. Bagus. 64.47. So kalau tolakkan berapa dapat sudutnya? Sudut sebenarnya 360 tolak 295.53 ya, 53. Bagus. So sekarang kita dah dapat dah sudut sebenarnya. Untuk apa? Untuk Y per 2. Okay. Untuk Y yang kita duk cari-cari tadi tu untuk sudut apa? Sudut Y per 2. Maknanya sudut yang kita dah cari itu sudut untuk apa? Untuk Y per 2. Kerana sudut yang kita duk cari, sudut sepadan tadi, itu sudut untuk Y per 2 ni. Ni Y per 2. Yang kita duk cari ni, sudut untuk Y per 2. Maka sudut 2 yang kita dapat itu merupakan sudut Y per 2 lah. Itu bermakna Y per 2 bersamaan dengan yang pertama 64.47 dan lagi satu 295.53. Betul tak? Betul ke? Betul. Sudut yang kita dapat tu untuk apa? Untuk Y per 2. Sebab tu kena tengok pada cos. Sebab yang kita cari tu, kita cari untuk cos Y per 2. So nak dapatkan Y, darab dengan 2 kan? Darab dengan 2. Dia Y sama dengan 64.47 darab 2. 64.47 darab 2. Saya dapat 128.94. Lagi satu, kira-kirakan dulu. Lepas tu baru kita abaikan. 295.3 darab 2. 5 9 1 perpuluhan 0 6. Yang ini kena abaikan. Kenapa kena abaikan? Sebab dia lebih melebihi daripada julat Y. So, Y hanyalah yang ada dalam julat Y sahaja. Tak boleh ambil yang lebih. So, yang jawapan yang diterima hanyalah Y sama 128.94. Yang ini kena abaikan kerana terkeluar daripada julat dia. Okay, dalam penyelesaian soalan trigonometri ini, kita pentingkan sudut sepadan. Dulu saya mula-mula mengajar, dulu saya guna sudut asas. Saya tak guna nama sudut sepadan. Bertahun-tahun saya ajar. Bila dah akhir-akhir ni baru saya guna nama sudut sepadan. Tapi benda sama aja. Kalau sama-sama saya mengajar dulu, mula saya mengajar dulu, saya guna sudut asas. Saya guna sebab mudah guna perkataan asas. Basic dia. Setiap sudut mesti ada sudut sepadan dia. Istilah sebetulnya sudut sepadan lah. Yang asas tu tak tepat ya. Itu saya belasah sendiri je. Tapi benda yang sama je. Benda yang sama. Okay, kita gunakan untuk kamu guna sudut sepadan je lah. Guna sudut asas.
Alright, boleh? Contoh macam ni. Yang nilai diberi apa asalnya diberi second y per 2 sama dengan 2.32. Cari nilai y, penyelesaian. So, tukar dahulu kepada cos, kemudian dapat cos y per 2 sama dengan 1 per 2.32, cari sudut sepadan. Guna sudut sepadan ya. Sudut sepadan ialah 64.47 dengan tekan kalkulator shift cos, dia akan keluar cos negatif 1. Itu mencari sudut. Kemudian dah dapat sudut sepadan, tengok cos positif pada sukan yang mana. Ini cos positif ya, cos y per 2 positif. Sebab di hadapan dia itu tidak ada tanda negatif. Ada positif lah. Ni depan, tengok depan dia ni. Saya label biru tu. Positif kan, tak ada apa-apa kat depan tu. Maknanya positif. So nilai cos y per 2 adalah positif. Bila positif, sukan pertama dengan 4 untuk cos. Yes. Okey, bagus. Settle tu, kemudian dapat sudutnya, lukiskan lukiskan dia punya sudutnya, letak di mana. Sukan pertama dengan sukan 4. Letak dahulu sudut sepadan dia. Kemudian baru dapatkan sudut yang sebenar dia. Sudut sepadan pada sukan pertama inilah. Sama je. Sudut sepadan dengan sudut sebenar untuk sukan pertama sama. 64 juga ini juga. Tapi ini lain ya, untuk sukan ketiga 4, sudut sebenarnya pada yang ini, yang warna merah saya tanda. 360 ditolakkan dengan sudut sepadan 64.47. Sudut sebenarnya sudut yang mula daripada paksi X dipusing ikut lawan jam sampailah garisan yang saya tandakan. Kita kena tolak ya, 360 tolak 64.47. Baru dapat sudut sebenar dia. Maknanya yang kita dapat 2 itu merupakan y per 2. Yang kita dapatkan y darab 2. Okey, settle. Kita nak pergi kepada satu lagi bentuk soalan penyelesaian yang lebih sedikit daripada yang tadi. Contoh 3. 3 ya? Betul 3? Soalan macam ni. Okey. Saya bagi satu soalan yang okey macam ni. Okay. Yang gunakan kedua-duanya, Okey, contohnya sin kuasa 2 X tolak 2 sin X sama dengan cos 2X. Macam biasa, X terletak antara 0 hingga, ini biasanya dia akan bagi dalam soalan. Kamu tengok betul-betul X tu letak tak antara mana. Maknanya dia hanya mempertimbangkan sudut X tu antara 0 hingga 360 sahaja. Okey, nampak? Dia ada sin kuasa 2X, dia ada sin X, tapi dia ada cos 2X. Kalau kita nak selesaikan persamaan trigo ini, kita kena pilih satu fungsi yang kita nak guna dalam penyelesaian dia. Kamu hanya boleh guna 3 ni saja. Sama ada boleh guna sin, boleh guna cos, boleh guna tan. Ada 3. Untuk kes ini, kita nak guna apa? Yang mana yang sesuai? Kita mesti pilih satu sahaja trigonometri. Agak-agak yang mana yang kamu nak guna? Nak guna sin atau cos? Dia ada sin, dia ada cos. Tapi ingat, cos itu dia sudutnya lain ya, sudut apa tu? Cos. Sudut berganda kan? Cos 2X. Sudut berganda. So sudut berganda tu yang kita perlu tukar. Okey, saya nak tanya kamu. Kita nak selesaikan dalam sin atau cos untuk soalan ini. Dia mesti pilih satu. Mesti selesai dalam sin semua. Maknanya mesti selesai dalam sin X. Semua kena jadikan sin X. Ataupun kita boleh gunakan cos X pun boleh. Kadang-kadang kita boleh guna cos X tapi tak relevan untuk soalan ni sebab tak ada cos X. Ada tak cos X dalam soalan?
Tak Ada ada. tak? Tak ada. Yang ada cos 2x. Kita hanya boleh selesai sama ada sin x, cos x, satu lagi kita boleh pilih tangent x. Adakah tangent x ada dalam soalan? Tak ada. Ada juga kan? So yang mana yang paling sesuai? Sin. Yes, sin x. Sebab kita dah ada sin kuasa 2x, maknanya dah ada sin x kat situ. Kemudian kita ada dua sin x, kita ada juga sin x. Cuma yang inilah yang masalah kita. Ni, cos 2x ni. Apa kita dapat kepada cos 2x? Supaya jadi sin x juga. Kita mesti dapatkan sin x jauh juga. Kita tukar rumus dia. Ingat balik, apakah rumus cos 2x? Saya dah bagi pada minggu lepas. Cari-cari. Tengok balik. Cos 2x. Dia ada 3. Cos 2x ada 3 rumus yang boleh pakai. So, pakai salah satu yang sesuai. Ada 3 ya. Yang melibatkan sin. Kena cari rumus yang ada sin x. Cos 2x ada 3 rumus yang kita boleh pakai. Cek balik. Yang pertama, apa? Cos 2x. Cos 2x tolak sin cos 2x. Itu yang pertama, kan? Okey, yang kedua. 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Sin kuasa 2x. Betul ke? Lagi satu ada 3. 2 cos kuasa 2x tolak 1. So yang mana yang sesuai antara ketiga-tiga ni? Yang untuk jadikan dia sin x. 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Ya, yang ini yang kita nak pakai. Ini rumus cos 2x ya. Ada 3 tu. Ni 1. Ini semua cos 2x. Rumus untuk cos 2x. Tetapi kita nak tengok, kita nak settlekan dia dalam sin x, kita kena pilih rumus yang paling sesuai. Kalau nampak kat sini yang ada sin x, rumus yang tengah-tengah. Betul kan? Yang tengah-tengah ni. Kan? Betul kan? So kita gantikan lah. Cos 2x tu sebagai gantikan dia sebagai 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Saya gantikan dah. Ni balik sin kuasa 2x tolak 2 sin x. Dah settle. Dah settle yang pertama. Kemudian bawa semua ke kiri. Bawa semua kanan. Pindah 1, pindah 2 sin kuasa 2x ke kiri. Okey, cuba pindahkan. Maknanya sin kuasa 2. Negatif 2 sin kuasa 2 dia akan jadi positif 2 sin kuasa 2x. Betul tak? Yang negatif 2 sin kuasa 2x tu pindahkan ke kiri semua. Kemudian tolak 2 sin x. Kemudian 1 pindah dia apa? Tolak 1. Boleh ke? Okey. Sebab apa? Kenapa kena pindah? Saya nak sebelah kanan tu jadi kosong kerana kita nak fakturkan. Kerana ini persamaan praktik yang kita boleh fakturkan. Pindah semua ke kiri. Kuasa 2 dengan kuasa 2 digabungkan dia akan jadi 3. Betul tak? 3 sin kuasa 2x. Boleh? Digabungkan kemudian tolak 2 sin x. Tolak 1. Kita gabungkan dua ni. Ni boleh gabung ya. Sin kuasa 2x tambah 2 sin kuasa 2x. Maknanya
1 sin kuasa 2x tambah 2 sin kuasa 2x, dia akan jadi 3 sin kuasa 2x. Boleh ke? Yang saya buat biru tu kita gabungkan. Sebab kedua-duanya sin kuasa 2. 1 sin kuasa 2x, tak ada perkali depan 1 lah tu. Tambah 2 sin kuasa 2x. 1 tambah 2 jadi 3. 3 sin kuasa 2x. So sin kuasa 2x tu digabungkan. Boleh cakap tu? Boleh ke? Boleh. Okey. Mesti dapat dulu situ. Dah dapat situ, barulah kita faktor. Kita faktor. Yang ini kita boleh faktor. Sebenarnya sin x itu ialah gantian yang kamu nampak. Kalau dah lama-lama tak payah ganti terus faktor pun boleh. Ya? Mula-mula saya ganti. Saya gantikan y itu sebagai sin x. Apa jadi kalau kita gantikan y sebagai sin x? Jadi 3 sin kuasa 2 maknanya y kuasa 2. Tak? 2 sin x. Sin x ialah y kan? 2y. Tolak. 1 dengan kosong. Saya buat gantian y sebagai sin x. Boleh tak? Maknanya sin kuasa 2 x itu ialah y kuasa 2. Kenapa saya buat macam tu? Supaya kita nampak mudah untuk kita fakturkan. Kalau dah biasa, tak payah ganti pun boleh terus faktur pun boleh, tak ada masalah. Dah lama-lama kita boleh terus. Pertama ni saya buat gantian dulu bagi nampak. Sin kuasa 2 merupakan y kuasa 2 sebab y ialah sin x. Kita gantikan sin x sebagai y. Boleh? Boleh ke? Boleh tak? Boleh. Dia sebenarnya itulah persamaan kuadratik sin. Untuk sin. Bila dah ganti, kita faktor lah. Macam biasa. Faktor macam biasa. Apakah faktor dia? Kalau kita faktorkan. Okay. Faktorkan, cuba faktorkan y. 3y dengan y. 3y maknanya 3y. Faktorkan 1, 1. 1 darab 1 dapat 1. 3y darab y dapat 3y kuasa 2. Okey. Belakang tu ada negatif 1. Maknanya salah satu mesti negatif. Antara satu atas ke satu bawah yang ada negatif. Satu atas ke satu bawah yang ada negatif. Cepat. Negatif nak letak kat mana? Sini atas. Kenapa atas? Negatif kat atas. Ni, sini. Dah pening balik faktor, dah pening dah. Okey, kalau negatif kat atas, yang bawah positif lah ya. Kita cuba. Dapat tak? 3y darab 1. 3y. Y darab dengan negatif 1. Negatif y. Kita cuba darabkan balik. Check balik. 3y darab dengan 1. 3y. Y darab dengan negatif 1. Berapa dapat? Negatif y. So berapa total dia? Kalau kamu kata letak negatif tu pada satu yang atas. Jumlahkan dia. Berapa dapat? Negatif y tambah 3y. Jumlahkan dia. Berapa dapat? Positif 2y kan? Betul ke? Positif 2y. 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 Ya, 2y ataupun positif 2y. Tengok yang tengah. Yang tengah ada tanda apa kat tengah tu? Ni. Tanda apa? Sama tak ini? Tak. Sama. So apa masalah dia? Terbalik negatif. Balik. Patut negatif tu duduk kat mana? Kat bawah. Kena tengok, kalau kat tengah tu negatif, kamu kena cari tempat yang besar tu letak negatif. Kena cepat-cepat. Jangan nak tunggu apa?
Okey. Kat tengah tu negatif. Negatif 2 ya. So kita kena cari maka so 3Y, Y, 1. Yang mana silang yang lebih besar? Silang yang lebih besar letak pada 3Y dengan 1 yang menyilang ke bawah. Ini silang yang besar kan? 3Y darab 1 dapat 3Y. Kalau Y darab 1 dapat Y. So mana yang lebih besar? Yang menyilang ke bawah. Betul kan? So yang menyilang ke bawah itulah yang besar itulah kamu kena letak negatif sebab tanda kat tengah tu negatif. Negatif tu letak pada silang yang lebih besar. Jangan lupa ya, perfaktoran ni penting, sangat penting. Maknanya yang atas mesti positif, semak balik. 3Y darab dengan negatif 1, darab menyilang ya. Negatif 3Y. Y darab dengan positif 1, darab menyilang. Okey, dapat apa? Positif Y. So jumlahkannya. Y dengan 3Y dapat negatif 2. Hutang 3 bayar 1. Dapat negatif 2. So faktornya ialah ambil secara menegak. Faktor dia mesti ambil menegak. Lupa. Menegak pula. Ambil secara mendatar. Yang kuning tu. Yang kuning tu dia punya faktor dia. Apa faktor dia? 3Y tambah 1. 1Y tolak Y tolak 1. Yes. And then selesaikan dia dulu. 3Y tambah 1 sama dengan 0 atau Y tolak 1 sama dengan 0. Yang sebelah sini 3Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1/3. Yang sebelah sini Y sama dengan 1 pindah kanan 1. So settle. Y kita ialah apa? Kita dapat yang pertama. Y sama dengan negatif 1/3. Lagi 1. Y sama dengan 1. Boleh? Setakat tu? Boleh cikgu. Boleh tak? Okey. Dah dapat Y, barulah kita ganti semula fungsi kita yang asal. Apa Y tu? Sin X. Yes. Gantikan semula Y tu sebagai sin X. Okey. Sebenarnya sin X kita ialah gantikan Y sama dengan Y sebagai sin X semula. Maknanya sin X sama dengan negatif 1/3. Lagi 1. Sin X sama dengan 1. Ada 2. Boleh kan? Ada 2. So kita selesaikan kedua-duanya. Kita nak X. Settlekan yang mudah dulu. Yang ini mudah dulu. Yang sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1 tak perlu guna sudut asas. Untuk 1, 0 tak perlu guna sudut asas. Sudut asas pula. Sudut sepadan. Kedai. Cuba kamu cari sudut sepadan 1. Dapat berapa? Sudut sepadan untuk 1. Untuk sin X sama dengan 1. Cari sudut sepadan dia. Boleh tak? Tekan shift. Tekan sin 1. Shift. Sin 1. Dia keluar apa? Dia keluar 90 kan? Betul tak? Dia keluar 90. Satu saja jawapannya. Tetapi kita nak lukis macam mana garisannya. 90 kan dia punya sempadan. Dia punya tiang dia tu. 90 itu merupakan tiang dia ni. Dah. Tak nampak garisan kita nak lukis. Biasa kita akan lukis macam ni. Betul tak? Untuk 1 dengan 0, kamu tak payahlah guna sudut sepadan. Settlekan dia tak payah guna sudut sepadan. Settle guna graf.
Yang basic saya ajar mula-mula. Ingat tak? Saya ajar graf, hanya saya ajar graf sin, cos, tangent yang basic sahaja. Macam mana graf sin? Mula kat mana? Atas ke bawah? Bawah kan? Bawah. So lukis dia tu bagi nampak lakar dia. Sebab tu yang basic dia kena ingat. Okay. So sini 180, tengah-tengah dia. Sini 36, kosong. So kalau sin 1, di mana nilai sin 1? Sini kan? Ini kan atas 1, bawah negatif 1. So berapa sudut dia? 90. 10. So apakah sudut nilai X? 1 sajalah. 90. Yes. X sama dengan 90 darjah. Sebab sin X sama dengan 1. Ini nilai sin X 1. So sudutnya ialah 90. Sebab itu kalau kosong dengan 1, guna gerah. Guna gerah. Tak payah guna cari sudut asal. Boleh juga kalau nak buat pun, tapi saya sebenarnya lebih nak tekankan yang kerah ni. 90, 180 dan 270 dan 360. Hujung sekali. So sin X1 dan yang ni lah. Sudutnya ialah 90. Okay. 1, 90. Okay, untuk lagi satu, settle. Yang pertama dah settle. Yang lagi satu, sin X sama dengan, ini kena cari sudut sepadan. Tekan sin negatif 1 ataupun shift sin 1/3. Jangan ambil negatif. Ambil, bila nak dapatkan sudut sepadan, ambil dia punya nilai dia saja. Negatif itu melambangkan sukuan. So nak dapatkan sudut sepadan, ambil sin negatif 1, kemudian masukkan 1/3. Berapa sudut sepadan dia? Shift sin 1/3. Berapa dapat? 19 47. 47. So ini dia punya sudut sepadan. Barulah kita buat, kita tengok sin negatif. Nampak tu? Ini sekarang ni berlakunya sin negatif. Negatif ni. Sebab itu bila cari sudut sepadan, jangan ambil tanda negatif. Ambil dia punya nilai dia sahaja. Tetapi negatif ini nak menentukannya kedudukan sukuan dia. Sin negatif sukuan mana? Kedua. Sin negatif. 3 dan 4. Sudut yang positif. On, cos, sin. Ini positif ya, yang positif saja saya bagi. Tak boleh ingat yang negatif, ingat yang positif. Maknanya kalau yang positif, sin pada pertama dan kedua. Maknanya yang negatif mesti 3 dengan 4. Kalau kita nak sin negatif, dia mesti letak pada 3 dan 4. Sukuan 3 dengan 4. Sebab pertama dan kedua, pertama tu all, semua positif. Sukuan kedua, sin yang positif. Kita nak sin negatif. Soalan ni kata sin X negatif 1/3. Maka tahulah bahawa kita sudutnya letak pada sukuan ke berapa? 3, 4. Dengan ke-4. Okay. Kerana kita nak sin negatif 3 dan 4. 3 letakkan sudut sepadannya 19. Oh, lukisan saya tak tepat, tak apa. 47. Ini nak anggaran saja. Ini berapa? 19.47. Okay, kalau sukan sudut peta sukan ketiga, berapa sudut dia?
kalau sukan ketiga. Mula dari sini sampai sini. Maknanya ini misi 180 ditambah dengan 19,47. Jadi 199,47. Betul tak? Untuk sukan keempat, mula dari sini tak pusing sampai sini. Maknanya 360 ditolak dengan sudut sepadan. Berapa? 360 tolak. Kalau sukan ketiga kita kena tambah. Nampak tak? Sukan ketiga kita kena tambah sudut sepadan. Sukan keempat kita kena tolak sudut sepadan. Sukan kedua kita kena buat apa? Kalaulah letak pada sukan kedua, kita kena tolak sudut sepadan. 180 tolak sudut sepadan. Kalau sukan kedua. Sebab tu kena lukis dahulu. Lukis segitiga dia punya sukuan. So kita akan dapat kat sini sudutnya ialah 340 40 ya? Poin dia macam Ha? 40,53 ya? Tak? Salah ya? Tekan balik ke situ? Betul. 19,4. Betul lah? 340.53, yes betul. Maknanya kita dapat dua sudutnya. Yang sudut yang pertama ialah sudut yang pertama ialah sudut pada sukuan yang ketiga. Sudut yang kedua sudut pada sukuan yang keempat. Kerana sin negatif ni. Sin negatif. Negatif. Sebab itu negatif positif menentukan sukuan. Nilai menentukan sudut sepadan. Okay, dah dapat sudut sepadan. Sudut yang kita cari tu untuk apa? Sudut apa? Tadi kita cari untuk Y per 2, tapi untuk apa sekarang ni? Untuk apa? Untuk sin. Ya, betul untuk sin. Untuk nilai sudut apa? 1/3. Nampak tak saya lorek tu? Kita cari untuk X. Kita cari sudut tu settlekan untuk X. Kalau yang tadi, ingat tak yang saya buat contoh tadi, kita settle untuk sudut apa? Y per 2. Kan? Contoh yang atas tadi. Mula-mula X per 3. Sudut sepadan kita cari tu untuk X per 3. Tetapi untuk yang ini, sudut sepadan kita cari tu untuk X. Sebab itu, sudut yang kita dapat tu ialah sudut untuk X terus. Betul tak? X ialah 199.47. Lagi satu 340.53. So ada dua sudut untuk X. So jawapan akhirnya ialah, apa jawapan akhir kita? Kita kena gabungkan kedua-dua jawapan. Jangan lupa ya, kamu jangan lupa kita dah buat tadi. Yang sin X, yang ini. Sin X 1. Kita dah dapat nilai X berapa? 90. So sudutnya ada berapa? 90. X-nya adalah 90. Balik 90. Ada 3 jawapan lah. 90. Kemudian 199.47. Lagi satu 340.53. So ada 3 jawapan untuk nilai X. Penyelesaian kepada soalan yang atas. Soalan yang ini. Ini. So soalan ni kita perlu faktorkan. Cukup lah kot. Sekarang dah 9.30.
1. Nanti kamu cuba dulu, tak boleh kita bincangkan lagi yang penyelesaian ini. Kita bincangkan lagi. Kalau tak boleh, bincang lagi pada hari saja. Untuk soalan penyelesaian persamaan 3. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Nanti nota nanti saya letak dalam grup, dan latihan tu kita boleh cuba latihan muka surat 224, latihkan diri 6.10. Nanti saya akan tulis dalam grup. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Alright. Terima kasih, cikgu. Cara tangan. Tulis yang hadis. Takkan tulis yang hadis. Sebab amal hadis ni saya letak macam 20 yang hadis. Dekat-dekat 20 yang hadis. So tulis yang tak hadis. Okay, jumpa. Bye.